Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum ni kita dah menyelesaikan soalan yang minta kita lakar graf laju masa, untuk video kali ni dan video-video seterusnya sampai berakhirnya topik graf gerakan ni, kita akan buat pula soalan-soalan yang minta kita selesaikan permasalahan yang ada pada sesuatu graf laju masa. Jadi tanpa buang masa, kita terus pergi kepada soalan pertama yang akan kita buat. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan suatu objek dalam tempoh 14 saat. Hitung jarak dalam meter yang dilalui oleh objek itu. Jadi jawapan nak dalam meter. Graf laju masa kita ni pun memang menggunakan unit meter untuk jarak dia. Jadi tak ada masalah. Tak perlu fikir-fikir untuk tukar unit di akhir nanti. Okey, untuk tempoh 6 saat yang pertama. Jadi kita akan tengok kita punya paksi X. Paksi X kita ni merujuk kepada masa. 6 saat yang pertama maksudnya daripada 0 hingga saat yang ke-6. Okey. Maka kita hanya fokus kepada garis lurus yang menegak ini sahaja. Okey. Apabila ditanyakan soalan jarak pada graf laju masa, okey, ditanyakan jarak, okey, pada graf laju masa, maka kita perlu menggunakan rumus luas. Luas apa nak pakai? Dia boleh jadi luas segi 3, segi 4 ataupun trapezium. Jadi itu bergantung kepada bentuk yang kita akan dapat daripada graf garis lurus kita ni dengan paksi X. Maksudnya macam ni. Ini garis lurus kita untuk tempoh 6 saat yang pertama. Okey, apa nak kena buat? Kamu hanya lorikkan ke bawah. Okey, lorikkan ke bawah tu mesti secara menegak, menghala ke paksi X. Macam ni. Okey. Jadi bahagian yang kita lorikkan tu, kita dapati bentuknya adalah bentuk segitiga. Jadi kita akan gunakan rumus luas segitiga untuk dapatkan jarak bagi tempoh 6 saat yang pertama ni. Jadi rumus luas untuk segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Maka okay, 1/2 darab tapak dia ni lah, okay, yang 6 saat ni kan, darab 6 darab tinggi. Tinggi segitiga ni adalah 18 tolak 0, betul? Jadi 18. Okay, 2 dengan 6 boleh potong, ataupun nak potong dengan 18 pun boleh. Bahagi dengan 2, 6 bagi 2 dapat 3, 2 bagi 2 dapat 1. Jadi 1 darab 3, 3. 3 darab dengan 18, kita dapat 54. Okey, jadi 54 ni adalah jarak untuk tempoh 6 saat yang pertama. Itulah jawapan betul-betul, iaitu 54 meter. Okey, ini untuk soalan yang A. Seterusnya, untuk soalan B ni sama juga, diminta kita hitung jarak dalam meter dalam tempoh objek itu bergerak dengan laju seragam. Okey, macam cikgu dah pernah bagi tahu dalam video sebelum ni, laju seragam merujuk kepada garis lurus yang mendatar untuk graf laju masa. Okey, jadi kita hanya fokus kepada garis lurus ini sajalah. Ini je pun yang mendatar untuk graf laju masa kita ni. Okey, dia minta jarak, okey, dalam meter. Okey, sama juga dia minta jarak, okey, untuk graf kita yang ini yang mendatar ni. Bila minta jarak, kita akan gunakan rumus luas. Kaedah yang sama. Okey, garis lurus kita ni kita lorikkan ke bawah menghala ke paksi X. Okey, jangan lebih daripada garis lurus ni lah. Okey, jangan terkeluar sampai sini pula ataupun terkurang sini pula, jangan. Okey, dia mesti dalam garis lurus tu sendiri. Okey, daripada sini kita nampak bentuk dia adalah bentuk segi 4. Maka kita akan gunakan rumus luas segi 4 untuk cari jarak bagi tempoh saat yang ke-11 hingga saat yang ke-14. Makna kata untuk tempoh 3 saat yang terakhir lah. 14 tolak 11 kan sama dengan 3. So 3 saat yang terakhir. Okey, jadi luas dia untuk soalan B ni, kita tadi A. Okay, untuk yang B ni, dia akan jadi panjang darab lebar. Okey, sebab luas untuk segi 4 rumus dia panjang darab lebar. Jadi panjang dia yang sini.
Okey, tengok dekat paksi Y. Okey, 8 tolak sifar sama dengan 8. Okey, darab lebar dia yang sini, iaitu 14 tolak 11. 14 tolak 11 sama dengan 3. Okey, 8 darab 3, 24. Jadi 24 ni kita punya jarak lah, iaitu 24 meter. Okey, yang last sekali C untuk soalan ni. Nanti kita buat satu lagi soalan. Hitung jarak dalam meter yang dilalui oleh objek itu bagi keseluruhan perjalanannya. Untuk keseluruhan perjalanan dia, maksudnya daripada saat sifar ni sampailah saat yang ke-14. Dia minta jarak, jadi kita gunakan rumus luas. Cuma untuk perjalanan dia daripada sifar hingga 6 saat yang pertama kita dah cari dah, iaitu 54. Okay, jadi kita buat 54 tambah dengan sekarang ni kita tak cari lagi jarak untuk garis lurus yang menurun ni. Jadi kita cari dulu lah jarak untuk mewakili garis lurus yang menurun ni, iaitu daripada saat yang ke-6 hingga saat yang ke-11. Kalau kita tengok garis lurus yang menurun ni, kaedah yang sama lah. Kita lorikkan ke bawah. Daripada titik awal untuk garis lurus yang menurun ni, lorikkan ke bawah. Sampai sini, stop. Jadi kita nampak bentuk dia adalah satu bentuk trapezium. Rumus untuk trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Sisi selari untuk trapezium ni adalah sini. Tambah dengan yang sini. Kalau cikgu boleh labelkan lah, cikgu labelkan sini sebagai A, sini sebagai B, sini sebagai C, sini sebagai D. Jadi hasil tambah sisi selari kita adalah CD tambahkan dengan AB. CD kita sama dengan 8, sebab 8 tolak sifar dapat 8. Tambah dengan AB. AB kita adalah 18 tolak sifar, iaitu 18. Darabkan dengan dia punya lebar trapezium tu. Ataupun lebar lah dekat sini. Ataupun tapak lah dekat sini, tapak trapezium tu, iaitu daripada 6 hingga 11. 11 tolak 6 sama juga dengan 5. Tambahkan lagi, sebab apa yang kita buat ni jarak untuk garis lurus yang menurun ni. Yang 54 ni jangan lupa jarak untuk garis lurus yang menaik. Jadi kat sini baru ada jarak untuk garis lurus yang menaik. Dekat yang ni pula jarak untuk garis lurus yang menurun. Dan satu lagi jangan lupa jarak untuk garis lurus yang mendatar, yang mana kita dah buat pun tadi dekat soalan yang B, iaitu 24. Tambah je dengan 24. Sebab apa? Sebab dia minta untuk keseluruhan perjalanan. Jadi 54 tambah dengan yang ni dalam kurungan ni kita boleh selesaikan ni. 8 tambah 18 dia akan jadi 26. 2 dengan 26 kita boleh potong, kita boleh bahagi dengan sifar 2, dia akan jadi 13. Jadi 1 darab 13 lah. 13 darab 5 65. Jadi 54 tambah dengan 65 tambah dengan 24. 54 tambah dengan 65 tambah dengan 24, 143. 143 ni dalam meter lah. Maksud dia jarak untuk keseluruhan perjalanan kita untuk graf laju masa ni adalah sejauh 143 meter. Soalan seterusnya, graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan suatu zarah dalam tempoh 8 saat. Untuk yang A, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu. Jawapan nak dalam meter. Graf laju masa kita ni pun memang menggunakan unit meter sebagai ukuran dia. Jadi sama jugalah, tak perlu risau nak tukar-tukar unit. Dia minta jarak untuk keseluruhan perjalanan. Jadi untuk keseluruhan perjalanan, maksud dia daripada sifar ni sampai masa yang ke-8 ni lah. Jadi fokus kita adalah pada garis lurus yang mendatar ini dan garis lurus yang menurun ni. Untuk selesaikan soalan ni, dia ada dua cara.
Cara yang pertama adalah kamu cari jarak untuk setiap garis lurus. Macam kita buat dekat nombor 4 tadi, soalan sebelum ni. Okey. Cari jarak untuk setiap garis lurus, kemudian kamu tambahkan. Hasilnya kamu jumlahkan lah. Okey, atau satu lagi, kamu anggap kedua-dua garis lurus ni sebagai satu garis lurus yang sama, satu graf yang sama lah. Jadi dekat sini, apa yang cikgu akan buat adalah cikgu anggap garis lurus sama tau. Jadi cikgu lorikkan saja ke bawah. Okey, macam ni. Daripada sini kita nampak bentuk yang terhasil adalah trapezium. Jadi cikgu akan gunakan rumus luas trapezium untuk mendapatkan jarak yang dilalui untuk keseluruhan masa 8 saat ni lah. Okey, dia akan jadi soalan nombor 5A. Rumus trapezium, luas trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Jadi kalau hasil tambah sisi selari kita yang ni sini dan juga sini. Okey, jangan pula kata yang ni pula tak, ni garis yang putus-putus je. Jangan keliru pula. Okey, dia mesti sini dan juga sini. Okey, jadi untuk yang ni jarak dia adalah 5 tolak sifar. Betul Ini kita pantulkan 4cx. 5 tolak sifar sama dengan 5 tambah dengan sini ke sini pula, iaitu 8 tolak sifar sama dengan 8. Okey, darab dengan tinggi trapezium tu. Tinggi trapezium baru tengok yang ni, iaitu 7 tolak sifar sama dengan 7. Okey, 8 tambah 5 13. Okey, 2 tak boleh potong dengan siapa-siapa, darab macam biasa je lah. Okey, 1 darab 13 darab 7. Okey, dan bahagi dengan 2. So kita akan dapat 45.5. Okey, maksud dia jarak untuk keseluruhan perjalanan untuk tempoh 8 saat ni adalah 45.5 meter. Okey, seterusnya untuk yang B, hitung beza antara jarak yang dilalui dalam 4 saat pertama dengan jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat yang terakhir. Okey, dekat sini dia tak tulis pula saat keempat tu di mana kan. Jadi kita boleh agak-agak lah. Cuma sebelum tu cikgu nak padam dulu apa yang cikgu lorikkan ni. Okey, padam dulu. Okey, untuk 4 saat yang pertama dengan 4 saat yang terakhir. Jadi untuk 4 saat yang pertama cikgu buat je lah kat sini, iaitu daripada saat sifar hingga saat yang keempat. Ni 4 saat yang pertama. Okey, cikgu buat kisah betul-betul dia. Jadi untuk 4 saat yang pertama ini kita dapati bentuknya adalah 1 segi 4. Kaedah yang sama, kita lorikkan ke bawah kan. Lorikkan ke bawah, stop sampai saat yang keempat ni. So kita nampak bentuk dia 1 segi 4. Jadi jarak untuk 4 saat yang pertama, okey, 4 saat yang pertama, panjang darab lebar. Okey, jadi panjang untuk segi 4 ini adalah 7. Okey, sebab 7 tolak sifar 7. Okey, darab dengan lebar, lebar dia 4 lah, 4 tolak sifar 4. Okey, jadi 7 darab 4 sama dengan 28 meter. Ini jarak untuk tempoh 4 saat yang pertama. Okey, untuk 4 saat yang terakhir maksud daripada saat yang keempat hingga saat yang ke-8. Okey, ini 4 saat yang terakhir. 8 tolak 4, 4 kan. Jadi 4 saat yang terakhir bentuk dia adalah, okey, tutup sini atau tutup guna pembaris senang. Okey, ni 4 saat yang terakhir. Daripada sini, okey, turun ke sini. Okey, jadi dekat sini kita nampak ini adalah satu trapezium. Tengok ni trapezium ni. Betul Okey, jadi kita gunakan rumus luas trapezium untuk 4 saat yang terakhir. Okey, rumus trapezium 1/2 darab dengan hasil tambah sisi yang selari. Untuk sisi yang selari bagi trapezium ini adalah sini. Cikgu labelkanlah, cikgu buat A, sini B, okay, sini C, sini D. Jadi sisi selari yang pertama adalah AB. AB kita adalah 8 tolak 4, 4. Tambah dengan sisi CD. CD ni kan selari dengan AB. Okay, jadi untuk CD ni
dia punya lebar dia adalah 5/4, 1. Okey, darabkan pula dengan tinggi trapezium. Tinggi trapezium yang sinilah, iaitu 7/0, 7. 4 tambah 1 sama dengan 5. Okey, 1/5, 5. 5/7, 35. 35 bahagi dengan 2 sama dengan 17.5. Ni makna kata 17.5 meter. Ni untuk 17.5 ni untuk jarak 4 saat yang terakhir. 28 tadi jarak untuk 4 saat yang pertama. Jadi dia minta beza. Kalau beza kita tolakkan lah. Okey, 28 tolak dengan 17.5, kita akan dapat 28 tolak 17.5, kita akan dapat 10.5. Jadi perbezaan jarak yang dilalui untuk 4 saat yang pertama dengan 4 saat yang terakhir adalah bersamaan dengan 10.5 meter. Jadi itu dia, kita dah selesai 2 soalan termasuk soalan kebat ni. Okey, jadi soalan kebat ni sebenarnya dia nak trick pemikiran student. Sebab kalau tengok graf asal yang dia bagi ni, kita ada 5 saat yang pertama. Graf asal bukan yang cikgu buat yang baru 4 ni. Graf asal ni kita ada 5 saat yang pertama dan 3 saat yang terakhir, iaitu daripada 5 hingga 8, 3 saat yang terakhir. Sekali bila disebut 4 saat yang pertama, mungkin student akan gelabah sikit ke apa kan, di mana 4 saat yang pertama tu. Rupa-rupanya kita plot je lah 4 saat yang pertama tu dekat sini, takkan sini pula kan, sebab dia akan makin menaik. Jadi tak logik lah kalau lepas 5 baru kita letak 4, dia mesti sebelum daripada 5. Itu saja. Jadi buat siapa-siapa yang nak buat kelas online dengan cikgu, minta izin mak ayah. Kalau mak ayah kata okey, boleh WhatsApp cikgu. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan butang like, nak komen boleh komen, dan silakan share pada kawan-kawan supaya page cikgu ni lebih meriah. Jadi itu saja, jumpa lagi. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum.